ulama, terutama ulama-ulama Ahnaf. Tetapi seperti mana yang disebut oleh Ibnu Abil Izz Ad-Dimashqi di dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah umpamanya, beliau menyatakan sesungguhnya telah mutawatir hadis-hadis daripada Rasulullah mengenai kepastian azab dan nikmat kubur bagi sesiapa yang layak mendapatnya. Dan soal dua malaikat, wajib beriktikad dan beriman dengannya. Tidak boleh kita memperkatakan mengenainya bagaimana caranya. Ini kerana akal tidak dapat memahami bagaimana caranya. Ini kerana ia sama sekali bukan daripada kehidupan dunia. Ibnu Taimiyah, hafiz dalam hadis, sekali lagi menyebut perkara yang sama. Adapun hadis-hadis azab kubur dan soal muka dan nakir terlalu banyak lagi mutawatir daripada Nabi SAW. Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir sekali lagi menyebut sesungguhnya ahli sunnah telah sepakat wajibnya beriman dengan soal dan azab kubur. Ini berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutawatir maknanya. Demikian juga Al-Hafiz Al-Hakami menyebut dalam A'lamus Sunan dan Mansurah perkara yang sama, hadis-hadis yang sahih mengenai azab kubur sampai ke darjat mutawatir. Ulama-ulama mewajibkan kita berpegang dengan hal ini. Saya kata tajdid berlaku, tapi saya tidak bersetuju nak tajdid dalam perkara ini. Perkara ini ghaibiyat. Perkara ini kita tidak tahu, urusan akhirat. Saya setuju perkara-perkara yang disebutkan tadi, tapi jangan ia sampai melampaui batas kepada peringkat yang sedemikian itu. Saya membaca artikel berhubung dengan azab kubur itu tidak ke mana akhirnya melihat. Karena walaupun Abul Hasan Asy'ari dalam maqalat Islamiyin menyebut bahawasanya Mu'tazilah menyatakan ini, tetapi di kalangan ulama Mu'tazilah yang disenaraikan nama sangat sedikit, bahkan kadang-kadang tidak kelihatan pun. Bahkan saya tidak masukkan, saya tidak selalu memetik daripada Al-Buti. Al-Buti merupakan seorang tokoh yang selalu dipetik dalam Al-Islam. Tetapi Al-Buti lebih daripada itu dalam kisah azab kubur mengkafirkan orang-orang yang tidak mempercayai azab kubur. Tapi saya percaya Astora bukan tidak mempercayai azab kubur kerana Nabi sebut, tapi dia menganggap bahawasanya itu tidak sampai kepada darjat hadis yang wajib untuk kita percaya. Saya tahu di bagaimana angle itu. Tetapi saya rasakan dalam nak mentajdid hendaklah teliti. Dalam nak mentajdid hendaklah lebih teliti supaya kita jangan akhirnya dalam proses tajdid kita telah lari daripada fakta yang asal. Fakta yang asal. Saya ingat setakat itu cuma saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan semua. Kita sedang membicarakan agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesalahan dalam agama ini wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu sebut tentang Allah apa yang kamu tak tahu. Maka dalam memperkatakan urusan agama, ia bukan seperti memperkatakan bagaimana urusan membina rumah. Agama mempunyai hubung kait dengan akhirat, dan seseorang bertanggungjawab pada hari akhirat kelak di atas apa yang diucap dan diungkapkan olehnya. Kerana terutama golongan saya seperti saya, dan juga mungkin juga seperti Astora dan orang-orang lain sama kita, apabila kita mengungkapkan perkara-perkara yang pelik yang seperti ini, yang menjadi mangsa ialah orang awam, terpinga-pinga mereka dan kehairanan. Oleh kerana itu tajdid hendaklah berlaku dengan proses yang betul. Tajdid dengan makna i'adah, mengembalikan semula kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan menghidupkan perkara-perkara baru yang akhirnya bercanggahan dengan inti kandungan Al-Quran dan Sunnah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Asri. Saya kira dapat kita rumuskan dengan jelas bahawa tajdid seperti yang telah diuraikan bukanlah suatu yang asing dan memang sudah menjadi satu tradisi yang diakui, diiktiraf, kerana ini disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, dan telah pun disebut oleh Nabi junjungan besar kita Muhammad SAW sebagai suatu usaha untuk menghidupkan urusan dalam kehidupan beragama. Bukan suatu pembinaan atau penjelmaan agama yang baru, tetapi satu pembaharuan dalam sikap dan tindak tanduk pelaksanaan dalam urusan kehidupan beragama. Dan pada hujung hujah beliau tadi, perkara yang saya kira juga perlu kita imbas kembali adalah bahawa seorang mujadid, orang ingin terlibat dalam tajdid, hendaklah berhati-hati dan benar-benar menginsafi bahawa pembicaraan tentang jadi ini suatu yang berkaitan rapat dengan akhirnya pertemuan kita dengan Allah SWT. Kalau betul yang kita lakukan, insya-Allah, maka tajdid itu akan membawa satu rahmatnya besar, dan ada kata dilakukan atas dasar yang silap. Jadi mudah-mudahan kita tidak akan termasuk dalam golongan yang rugi dan menganiaya dirinya sendiri.
Alhamdulillah kita selesai pusingan pertama, dan untuk pusingan kedua saya kira isu yang masih berkaitan tetapi lebih menjurus pada perbincangan ini ialah apakah sebenarnya keperluan-keperluan sezaman dan keperluan-keperluan semasa yang menyebabkan perlu kita melangsungkan tajdid. Barangkali kita dapat mengupas isu ini dalam sudut kehidupan, dalam ekonomi, politik, pendidikan, sains, teknologi. Tadi mungkin sudah disentuh sedikit oleh Astra Jabat tentang pengedaran jarum dan pengedaran satu lagi yang segan nak saya sebut. Jadi ini adakah memerlukan satu tajdid ataupun sebenarnya sudah muktamad, mutlak hukum tentang itu? Jadi saya kira pusingan kedua ini insya-Allah akan menumpukan perhatian kepada keperluan semasa dan keperluan sezaman untuk kita melangsungkan tajdid. Saya kira kita beri peluang untuk Dr. Asri bernafas. Jadi kita minta saudara Astora untuk melanjutkan pusingan kedua. Silakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menjawab soal yang dikemukakan oleh pengurusi, saya perlu sikit jelas bahawa saya bukan mujaddid. Jangan fikir saya nak mengadakan tajdid, pembaharuan. Dalam tulisan saya sentiasa mengaku bahawa saya tak letak pun diri saya sebagai ulama. Walaupun orang panggil saya ustaz, taklah. Biarkan mereka panggil gelaran itu. Walaupun pendidikan saya pondok, dari pondok segala-galanya, daripada pondok sampai ke universiti Maghrib, sampai ke college di Tunisia, di Qairawan. Tunisia pun sekolah agama, sekolah wa'z wal irsyad. Belajar macam tentera di situ. Kemudian di Maghribi tadi pengurusi memperkenalkan sebut nama tak sebut, Qurawiyin, Jami'atul Qurawiyin, Universiti Qurawiyin, Kuliatul Syariah. Satu lagi Kuliatul Darul Hadis Al-Hasaniyah di Rabat. Jadi namun begitu saya tidak begitu nak digolongkan saya sebagai ulama, sebab ulama itu sendiri, perkataan ulama sendiri dalam maksud yang digunakan oleh masyarakat tidak tepat, tidak betul. Maksud hanya dalam ulama itu dibataskan dalam bidang pengetahuan agama saja, macam padri, macam sami. Tak beza ulama dengan kita pakar dalam bidang agama. Yang sami itu bidang agama Hindu ke, yang padri itu dalam agama Kristian. Sebenarnya Islam tidak begitu. Dalam Al-Quran ulama itu artinya memanggil. Maksud ulama adalah menyeluruh, termasuk semua orang yang pakar yang mengetahui dalam apa bidang pun. Itu Al-Quran. Sebab itu saya sendiri tidaklah berminat untuk nak panggil nama ulama. Kopiah pun tak pakai, serban pun tak pakai. Itu satu. Yang kedua, kalau Ustaz Asri nak kata saya nak tajdid, sokong Aminah Wadud, mengatakan azab kubur tak ada, saya tak lakukan perkara itu. Dan mungkin ada silap sikit saja. Saya bukan menyokong Aminah Wadud, itu tak betul. Tetapi saya membawa pandangan, berbagai pandangan, termasuk hadis Ummu Warqah yang mengatakan Ummu Warqah itu pernah menjadi imam kepada ahli keluarganya, termasuk hamba lelaki dan apa, ada muazzin, ada tukang azan, tukang bang kat rumah dia, tapi dalam rumah, bukan dua rumah. Setuju? Itu dalam hadis. Dan ada satu hadis pula menyebut kalau Rasulullah SAW la ta'ummu al-mar'ah ar-rijal, mana wanita itu tak menjadi imam kepada lelaki. Tapi kaji hadis ini memang lebih rendah mutunya kedaifan daripada hadis Ummu Warqah mengikut pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Itu yang saya sebut, bawa pandangan. Jadi bukan kita bawa fakta, bawa, dan bukan sokong tak sokong, tapi saya dalam tulisan saya minta supaya bertoleransi sedikit dengan orang-orang barat. Orang barat sembahyang tu, kalau dia nak sembahyang, saya tak kira lah pondan jadi imam ke, biarlah.
Kalau nak sayang cara dia, biar dulu. Sebab untuk nak mendekati agama. Mereka sana dalam keadaan Tuhan pun mereka tak ada dah. Mana kalau kita pergi, siapa pergi kat barat kan? Ada berkesedudukan, terlalu liberal dan macam-macam. Jadi dari aspek tu kita harus berhati-hati. Walaupun kita tengok perbuatan mereka itu menyeleweng, tapi kita usaha supaya guna cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izah hasanah wajadilhum billati ahsan. Ini adalah the best way. Mana jalan yang terbaik untuk nak berdialog. Sebab kalau orang dah mencari agama, walaupun duduk dalam keadaan sesat, saya rasa kita perlu jangan gupuk-gapah, jangan macam ayah pen. Sudah mengistihar jadi macam itu dah kita jelas. Tapi kalaulah duk meraba-raba, kita harus beri jalan holo tangan kepada mereka datang. Dan saya rasa sudah dilakukan oleh pemikir Islam yang rasional, yang aklani, yang itu dia dah ada perbincangan, ada debate, ada macam-macam. Jangan mudah nak hukum. Tengok orang tu buat hukum. Ini dah keluar daripada Islam, dah keluar macam jadi Tuhan pula. Ini jangan buat macam tu. Kita kena bertoleransi. Sebab orang Barat, kalau kita tengok dari segi human right pun, dia kata macam-macam terhadap kita. Sebab bagi mereka itu adalah human right, bebas nak buat apa pun. Karena itu kita pasti berhati-hati. Bukan setuju dengan mereka, tapi harus menangani isu ini dengan cara yang bijaksana, yang baik, supaya tidak merugikan kita sendiri. Itu yang Aminah Wadud. Bukan saya sokong Aminah Wadud, tapi kita nak supaya kita ini tengok dengan fiqh aqaliyat, dari sudut fiqh minoriti kepada mereka. Yusuf Qaradawi sendiri dalam fiqh minoriti yang dia buat dengan Majlis Islami Al-Urupi, Majlis Islam Eropah, pernah mengeluarkan satu fatwa yang tak tahu Datuk Asri macam mana terima tak terima. Tapi di Malaysia ni memang tak terima, ramai tak terima. Iaitu kalau seorang perempuan bukan Islam masuk Islam, dia masih boleh tinggal dengan suaminya bukan Islam, bersumah dengannya, walaupun isi sudah Islam, dan suaminya tidak masuk Islam. Dengan apa? Sebab apa? Sebab mereka ada satu kondisi lain, ada satu situasi yang lain yang menyebabkan membuat fatwa begitu. Sebab kebanyakan orang bukan Islam yang masuk Islam di Barat adalah golongan wanita. Dan didapati wanita ini sebenarnya ini masalah ni. Sudah ada leadership, boleh mampu mengheret lelaki ni. Kat rumah kita, kat sini pun dah jadi macam tu, banyak wanita dah jadi pemimpin sekarang ni. Jadi apabila wanita itu masuk Islam, tak lama. Sebab seperti kata dalam itu kan, ibu ni ada pendidik kan. Jadi ibu tu akan heret anak dia. Pertama, apabila dah heret anak dia masuk Islam, pak pun apa nak buat lagi. Dan orang Barat ni bukan susah sangat. Jadi teruslah masuk Islam. Tapi bukan pada waktu itu. Mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ini pandangan ini menyebabkan Yusuf Qaradawi dan ulama di Eropah mengeluarkan pandangan kata boleh orang bukan Islam, wanita bukan Islam yang sudah kahwin, tetapi suaminya bukan Islam masih boleh duduk bersama, boleh tinggal bersama. Ini macam mana pandangan ada sekian? Teruk kan? Berasa terkejut, kontroversi, terlalu kontroversi lah. Tapi itu pandangan mereka. Saya rasa sesuai untuk di Barat, tak sesuai lah di sini. Itu dari segi hal Aminah Wadud begitulah. Bukanlah saya soal menyokong tentang azab kubur pula. Saya tulis 3 rencana semua. Rencana yang pertama membayangkan tentang Al-Quran, huraikan tentang Al-Quran dulu. Rencana yang kedua bulan yang kedua pula saya bincangkan tentang hadis. Yang ketiga pula pandangan ulama. Dan kesimpulan ada sejak rencana pertama lagi, saya kata saya lebih suka menyetujui pandangan ulama yang mengatakan berlaku ke atas roh, bukan berlaku ke atas jasad.
Bukan artinya saya ni nak suruh orang ikut, tapi itu pandangan saya. Lebih setuju sebab ada ulama mengatakan bukan berlaku. Saya sendiri pun kita dok kaji tengok dari segi nusus. Kalau nak bincang satu-satu susahlah. Tapi nak cerita secara umumnya, secara ringkasannya, didapati bahawa saya lebih mirip untuk nak percaya. Bukan muktamad. Lebih mirip untuk nak percaya kata berlaku ke atas roh, bukan berlaku ke atas jasad. Sebab jasad sudah pergi. Dan apabila timbulnya soal tu macam-macam bereaksi, dan saya pun terjun masuk dalam perkara tu, memanglah tak ada faedah apa pun. Kalau orang nak percaya, kata percaya, tak ada masalah apa pun. Jadi bukanlah ada penting. Cuma al-Islam tu laris sikit. Itu saja. Kalau saya tulis isu hukum, baru ni pun saya dalam mingguan orang kecoh juga hukum makan katak. Saya kata boleh makan. Saya email bertalu-talu masuk dalam kotak email saya. Tanya mana pula nas kata boleh makan katak, boleh makan sulafat, kura-kura masalah. Ini memang betul sebetulnya hukumnya ulama tak ada keputusan dari segi ni boleh nak makan, siapa nak makan katak. Tapi saya bukan katak. Binatang semuanya saya kurang makan. Saya lebih suka makan dekat-dekat nak vegetarian. Suka makan lobak, sayur, kacang gini. Tetapi tak boleh nak tinggal jugalah. Saya makan juga ayam makan, tapi tak batu ramai. Kalau saya makan banyakkan ikan. Kalau lembu macam saya tak berapa suka nak makan. Itu bukan kaitan dengan agama, itu perangai pribadi, tabiat pribadi, kurang suka. Dan kebetulan kata orang, kalau orang makan daging banyak-banyak pun cepat marah. Jadi saya sekarang pun sudah banyak ada tension, makan daging lebih banyak lagi, teruk lagi. Mungkin sakit jantung. Okey, kembali kepada tajuk tadi, kepada soalan tadi, iaitu apakah perlu kita kepada pembaharuan pada waktu ini. Saya rasa memang perlu. Perbaharuan tak kira lah. Pembaharuan untuk nak tajdid, untuk nak rujuk ila ma mawjud fid din, kepada apa yang ada dalam agama. Gali semula. Sebab tu saya kata tadi, orang awam pun boleh tajdid kalau hal-hal berkaitan dengan umum. Jadi perlu. Ataupun nak ihdas, nak mengadakan perkara-perkara baru. Ada perkara-perkara baru yang tidak ada hukum. Yang tidak ada hukum, perlu kepada hukum, kita ada perlu tajdid. Tapi keperluan ini bukan saja dari segi hukum hakam. Kena tahu, keperluan kita sekarang jangan berkitar kepada soal hukum hakam saja, tapi kena pergi kepada pembaharuan yang sifat menyeluruh, yaitu pemikiran. Pemikiran kita, pemikiran di Malaysia ini memang pasti ada pembaharuan. Kalau tidak ada pembaharuan, agama kita akan ada dalam masalah. Sebab apa? Saya dapati bahawa pemikiran agama di Malaysia ini menuju kepada satu hala. One track thinking. Kalau dalam istilah fikir Islami dia panggil uhadiyatul fikir. Satu pandangan. Tak ada pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, keempat, yang kelima. Hitam, putih yang ada. Yang lain tak ada. Padahal dalam warna biru, hijau, kuning, ada transparent, macam-macam. Tetapi dalam Malaysia hanya hitam dan putih. Kebanyakanlah, bukan saya kata semua orang. Sebab itu tak ada perkara yang bersikap tengah. Satu, dia kata aku yang betul. Yang dua, kamu yang tak betul, sesat. Yang betul tu betul, yang tu sesat, jadi ayah pen. Dia tengok, kenapa, cuba fikir tengok, kenapa di Malaysia suka ada sangat jenis-jenis macam ayah pen, macam yang duk mengkafirkan orang tak tahu pasal. Kenapa sangat suka ada macam pikiran macam ni? Sebab pemikiran, azmah al-fikr, azmah al-fikriyah, pemikiran. Satu hal. Dalam Islam, ni kita boleh kembali, boleh jadi dasar, boleh jadi asas kepada untuk tajdid. Dalam Islam, dia ada yang benar itu bukan ada satu, al-haq.
Bukan hak tu satu saja. Hak tu ada banyak. Tapi ada satu jenis benar yang dianggap satu, dan satu lagi benar yang dianggap bermacam-macam benar. Yang benar yang satu ialah yang disebut oleh dalam istilah Islam panggil as-sawabit. As-sawabit fi din. Mana perkara-perkara yang dianggap tetap dalam agama. Akidah, ibadat, dan segala hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah secara mu'tamad, secara qat'iyatut subut wa qat'iyatud dalalah. Tak ada, kita tak boleh pertikaikan lagi. Ini as-sawabit, perkara yang tetap. Yang ni apa panggil? Hak al-awhad, hak yang satu tak boleh, tak ada berbeza. Sembahyang tak ada berbeza, pasti wajib sembahyang. Puasa pasti wajib puasa, sebab di dalam Quran menyebut dengan jelas bahawa sembahyang itu wajib. Tapi ada perkara lain lagi, perkara yang tidak disebut oleh Al-Quran secara mu'tamad, dipanggil al-mutaghayyirat, mutaghayyirat fiddin, perkara-perkara yang berubah. Mutaghayyirat inilah yang kita boleh tajdid, boleh dibarui, boleh tak boleh. Yang saya minta supaya tidak dibataskan dengan fahaman mazhab, fahaman puak dan fahaman parti tadi, tapi kita ambil secara menyeluruh. Ini yang ni kita yang dalam soal mutaghayyirat ini ada bermacam-macam benar. Mungkin satu kumpulan dia kata ini mengikut pandangan aku nak buat tentang ekonomi macam ni. Okey, itu jalan saudara, buatlah. Tidak apa. Tepat dengan Islam, itu ijtihad Anda. Kalau orang kumpulan lain pula dia nak berijtihad dalam bentuk lain, nak tajdid dalam bentuk lain, dalam ekonomi, dia ada hak. Jadi dalam bidang inilah, bidang mutaghayyirat ini wasa', luas. Ada pula dalam di ini ada biru, kuning, hijau, apa macam-macam di sini. Yang tadi memang betul. Yang tadi yang as-sawabit tadi memang satu ciri saja, yaitu hitam putih. Tapi di mutaghayyirat ini ada biru, kuning, hijau, dan asal satu pula masafah, tidak ada hukum. Panggil bara'ah al-asliyah. Bara'ah al-asliyah ini ibahah. Mana kebanyak hukum di dalam Al-Quran adalah, di dalam Islam adalah dipanggil bara'ah al-asliyah, yang tidak ada hukum. Siapa nak makan kata makan. Kecuali sekiranya adat dan al-urf tak boleh, jangan makanlah. Kalau saya nak makan saya nak sebut, anjing pun ada fatwa kata boleh makan. Walaupun saya bukan sokong makan anjing itu, tapi dalam konteks orang lain lah, bukan konteks di Malaysia ini. Di mazhab Maliki di Sudan satu cabang kecil kata boleh makan, tapi jangan makan anjing ni. Kan siapa makan orang Siam, dia makan anjing masuk dalam tubuh dia, pergi jalan kat tepi anjing, dia menyala. Itu orang Siam beritahu pada saya, orang Thai, orang Buddha, dia makan anjing. Kalau dia berjumpa dengan orang makan anjing, pergi kat mana anjing akan salah, akan menegur dia. Jadi tak boleh nak pergilah. Jangan sangka apa. Itu anjing itu menyala kerana itu mengikut pandangan orang Islam. Saya tak tahu dari segi saintifik betul atau tak betul. Itu. Jadi yang ini kita pasti ada pembaharuan. Dan beri tumpuan bahawa kita pasti ada perbezaan pandangan. Jangan. Kalau tidak, kita akan jadi masalah. Kena tanya tu, apa boleh jadi ada ayah pen tu. Kena tanya. Kenapa tak jadi di tempat lain? Di Mesir masalah, bukan tak ada orang-orang yang jumud fikriyah, pemikiran jumud fikriyah, bukan tak ada orang yang jahil, banyak. Tetapi taklah jadi macam teruk macam sini. Saya berjumpa dengan Imam Mahdi, beberapa Imam Mahdi dalam di Mesir, mungkin 6 Imam Mahdi yang mengaku Imam Mahdi saya berjumpa. Pernah wawancara dengan dia pun. Pergi tengok orang sakit otak. Orang sakit, tak ada masalah lah. Tetapi di sini orang sakit otak pun boleh membawa menjadi pemimpin agama dalam bidang ajaran sesat. Jadi ini saya rasa heran. Di kampung saya di Thailand pun ada juga yang penyakit mengantik dalam kelambu, tapi tidak sampai menjadi fenomena, tidak sampai menjadi zahirah. Zahirah artinya menjadi satu perkara yang itu. Jadi ada seharusnya kalau kita pergi bincang cakap dengan mereka, lama-lama dia berhentilah. Di sini berlawan.
berlawan macam ayah pen, Jabatan Agama Islam dengan pegawai polis bawa pergi, cari tak jumpa pula. Di mana dia duduk? Mungkin duduk dalam tandas. Sembunyi kat dalam tandas, kau di bawah mana? Wartawan pula, otak dia karut-marut. Khurafat. Kata keramat, gaib. Habis. Datang satu imej kepada dia sekarang, sudah jadi seorang pemimpin yang keramat. Betul tak? Itu hanya kesilapan teknikal. Sebab kesilapan pegawai yang pergi redah tu tak selidik betul-betul tentang kedudukannya di mana. Pergi tengok dulu, cari dulu. Ni nak pergi saja, seronok lah nak pergi nak tangkap ayah pen ni. Tapi dia sembunyi ke tempat lain. Wartawan pula tak ada fahaman yang cukup bagus. Bahaya ni, fahaman tak bagus, tulis kata gaib. Muka depan pula tu, dah siap pula gambar lah gini, kami tak takut dengan pihak berkuasa gini macam. Jadilah sekarang seorang leader agama ajaran sesat, cult macam di Amerika. Wartawan BBC, CNN dan macam-macam telah masuk mari bawa cerita semua pergi ke luar negeri. Bukan memang hebat dengan kesilapan teknikal yang biasa. Ini perlu betul. Perlu kita betulkan dari segi pemikiran. Kalau tidak, kita akan menjadi masalah yang besar kalau kita nak. Jadi yang utama bagi saya adalah pemikiran. Yang tak boleh berbeza, jangan bincang. Yang boleh berbeza ini, jangan kata aku yang lebih. Kalau aku yang betul, yang orang lain tidak betul, jangan sama sekali. Dan biarkan mereka berbincang dan sama lama-lama mereka boleh upgrade pengetahuan mereka akan sampai kepada tahap pengetahuan yang lebih bagus. Itulah saya rasa itu saya boleh hurai dalam soal keperluan. Keperluan di sini adalah keperluan pemikiran, perubahan pemikiran yang utama sekali. Soal hukum hakam dia tak banyak, sedikit-sedikit saja. Tapi pemikiran, apa pemikiran betul, ada tune dia betul sikit, saya rasa segala-galanya boleh jadi baik. Wassalam. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara-saudara. Jadi kita yakin jelas pandangan beliau bahawa memang dalam konteks sekarang ni, dalam keperluan menghadapi tantangan dalam pelbagai bidang, politik, sosial, pendidikan, sains dan teknologi dan bidang-bidang lain, memang sesungguhnya tajdid itu tetap diperlukan. Dan beliau memberikan fokus lebih pada aspek pemikiran. Jadi barangkali kerana kurang pemikiran inilah timbul pelbagai ajaran sesat, termasuk yang disebut oleh Bapak Dato' Aziz yang berada di Hulu Kelang. Saya ini orang Kelang, muncul baiklah risalah Nabi baru itu tak sampai pada saya. Alhamdulillah terselamat saya daripada ajaran risalah baru. Saya masih lagi, saya kira kita menumpukan perhatian kepada keperluan tajdid dalam konteks zaman sekarang dan lebih khusus dalam konteks negara kita Malaysia. Sama ada dalam politik, ekonomi dan sebagainya. Saya kira ia berbahaya Dr. Muhammad Asri masih dapat lagi kupasan yang lebih agak spesifik tentang keperluan tajdid dalam konteks pembangunan umat, pembangunan tamadun negara kita. Silakan. Terima kasih Saudara Musi. Terima kasih juga kepada saudara Ustaz atau Ustaz. Saya tetap panggil Ustaz sebenarnya. Beliau mempunyai latar belakang pengajaran agama yang kuat. Cumanya saya mungkin saya kurang faham ke, ataupun saya punya fahaman tak, cara pembacaan tak betul. Saya ada artikel berhubung dengan sembahyang Jumaat berimam wanita di AS ni, Amerika Syarikat ni, yang ditulis oleh saudara Astora. Kalau saya baca di sini, saya beza dengan apa yang saya faham daripada saudara terang. Kata dia, kesimpulannya tidak ada nas yang muktamad daripada Al-Quran dan hadis yang melarang wanita menjadi imam lelaki. Bagaimanapun tindakan Dr. Aminah Wadud menjadi imam Jumaat lalu mesti dipandang serong oleh ramai orang, termasuk para ulama, bukan kerana tidak ada sandaran agama, tetapi kerana sandaran agama itu tidak diambil kira disebabkan kebiasaan dan adat turun-temurun yang menguasai kita. Jadi kalau kita baca teks itu dari segi astoranya bersetuju. Cuma dia kata oleh kerana kebiasaannya orang tak setuju. Itu yang nampak serong, bukan dari segi agama dia salah. Tapi teks tadi saudara bagi tahu juga bahawasanya tidak ada tajdid dalam ibadat. Tidak ada tajdid dalam ibadat. Saya itu saya mungkin lain kali kalau saya salah faham saya kena email pada saudara apa maksud sebenar. Cuma saya dalam kes ijtihad yang membabitkan hukum hakam, kita menerima perbezaan itu.
Sehingga dalam pandangan Qaradawi itu saya salah seorang yang boleh menerima pandangan itu. Dan selagi mana ia membinanya di atas nas, walaupun pandangan itu kontra, tetapi saya dalam kes azab kubur ini berbeza. Kes azab kubur tadi bukan saya masalah nak timbulkan balik ruh ataupun tidak ruh. Tapi kalau kita baca tulisan-tulisan awal, siapa yang baca akan gelisah, kehairanan. Dan seakan-akan kalau pertama anda akan faham seolah-olah hadis-hadis tentang azab kubur ini kontradik, dengan tidak diberikan penjelasan tentang apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam satu bab dalam hadis, dia panggil dalam mushkilul hadis ataupun mukhtalaful hadis. Kedua-duanya lebih kurang dengan makna yang sama, iaitu perbezaan-perbezaan hadis tu. Sehingga nanti orang akan sangka riwayat-riwayat yang ada dalam Bukhari dan Muslim juga tidak benar apabila Nabi SAW meminta jauh daripada azab kubur. Walaupun kesimpulan itu datang kemudian pun antara samar dengan tidak kesimpulan itu. Dan saya tidak rasa tidak wajar lah, mungkin saudara-saudara ada pandangan berbeza, tapi ini pandangan pribadi saya. Tidak wajar untuk persoalan agama dilontarkan hanya sekadar untuk melakukan sebuah majalah. Dan nanti akhirnya yang akan keliru orang ramai. Kita telah mempertaruhkan agama untuk satu jualan, tidak wajar saya fikir. Dan ini perkara yang diambil kira dan saya rasa mungkin boleh difikir-fikirkanlah. Karena ini semua dan agama juga, sehingga Al-Imam Al-Bukhari riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud melarang kita memperkatakan sesuatu benda yang mengelirukan orang awam. Dan ini saya fikir saya, saudara Astora, tuan-tuan juga yang lain, kita bila nak jelaskan jelas biar jelas. Nanti dia tak tahu ke mana perginya benda ni ya. Macam mana hadis ni sekejap kata begini, sekejap kata begini. Dan ini ijtihad yang pembaharuan yang seperti ini kita tidak terima. Kita di Malaysia bukan saja ada Ayah Pin. Kita di Malaysia ada Qasim Ahmad juga. Qasim Ahmad, cumanya Qasim Ahmad agak lebih selamat daripada Ayah Pin, saya tidak tahu. Saya membaca satu artikel saudara-saudara berhubungan Qasim Ahmad. Orang yang pandai menuding ini pula biasanya akan menghukum orang Islam yang dianggap menyeleweng, terpesong, murtad, kafir itu dari sudut pandangan hukum fiqh semata-mata. Mengecam Qasim Ahmad sebagai orang yang sesat atau mengeluarkan beliau daripada Islam adalah merugikan umat Islam. Kan beliau seorang pemikir besar tanah air yang banyak juga berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Jika Qasim Ahmad ada membuat kesalahan dan kesilapan dalam mengeluarkan apa-apa pandangan, siapakah di kalangan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dan kesilapan seperti itu? Yes, semua orang ada melakukan kesalahan dan kesilapan. Tetapi kesilapan yang berulang-ulang itu satu kesengajaan. Benarkah Qasim Ahmad bukan anti hadis seperti mana yang saudara saya tidak tahu. Saya ada ucapan pembukaan dan laporan pengurusi kepada perjumpaan tahunan JAM ke-5 tahun 17 pada 17 Jun tahun 2000, ucapan Qasim Ahmad di bilik mesyuarat 1 Hotel 1926 Jalan Burma Pulau Pinang. Qasim Ahmad kata, kita ambil contoh perbezaan pendapat tentang waktu sembahyang. Apabila kita berunding, kita akan dapati bahawa sembahyang itu diwajibkan bagi setiap individu pada waktu-waktu tertentu. Tetapi Tuhan melarang kita daripada bertengkar tentang kaedah sembahyang. Namun demikian, oleh kerana generasi kita telah mewarisi sembahyang 5 waktu, tidaklah salah kalau kita ikut adat itu. Dengan syarat kita sembah Tuhan yang Esa. Artinya dia tak iktiraf itu. Itu satu adat saja. You nak ikut pun tak salah saja. Itu faham. Cuma dia tak berani memberontak secara besar. Tapi you kena faham maksudnya. Kita kata sembahyang ni bukan suatu adat kebiasaan. Ini suatu ajaran Rasul tentang kifiat salat. Bahkan apabila Qasim Ahmad menyebut dalam ucapan yang sama, kata Qasim Ahmad, apabila kita berkata kita kembali kepada Al-Quran, kita tidak bermakna kita hanya perlu membaca Al-Quran sahaja. Al-Quran sendiri menyuruh kita mengikut kitab-kitab lain sebelum ini.
B. Membaca semua bahan-bahan lain untuk kritikal, dengan kritikal. C. Mendengar semua pendapat tetapi mengikut yang paling baik. D. Belajar daripada alam, iaitu ilmu sains. E. Belajar daripada sejarah dan menggunakan akal untuk memahami semua benda. Tak ada pun hadis dalam semua tu. Tak ada. Dan memang dia tak senaraikan hadis salah satu daripada rujukan. Saya fikir orang yang seperti Qasim Ahmad ini memang mungkin ingin melakukan tajdid, tetapi ia bukan tajdid yang disuruh oleh agama, bahkan ia meninggalkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya memang setuju dengan apa yang saudara-saudara tulis, iaitu kalau jika Qasim Ahmad buat salah, siapa yang tak buat salah? Tetapi kita hendaklah berbeza dalam hal ini. Beberapa tahun yang lalu ketika saudara-saudara menulis, saudara-saudara menghantam, saya ingat begitu keras Hasan Al-Banna, bahkan Qaradawi juga. Dan ramai juga tokoh-tokoh agama yang dibambu dengan begitu, dirotan dengan begitu keras. Cuma saya tak faham bila datang kepada Qasim Ahmad, kepada Aminah Wadud, dan saya nanti akan mengungkapkan tentang Irsyad Manji juga, yang menyatakan lesbian adalah sesuatu yang halal. Nampaknya begitu lunak dan nampaknya suatu usaha menjustifikasikan sebahagian daripada tindakan itu. Ini nampaknya tidak begitu adil lah, saya ingat. Itu pulang dari saudara untuk menilai. Ini satu pandangan. Tidak begitu adil kita terhadap tokoh-tokoh di dalam agama ini. Jika kita, kenapa orang-orang yang telah menimbulkan suatu krisis besar, suatu masalah besar kepada orang Islam ni, kita memberikan berbagai-bagai usaha untuk membela dia. Tiba-tiba datang tokoh-tokoh Islam yang lain, kita pukul dia. Seakan-akan dia memang sengaja nak buat salah. Sebab itu Muhibbuddin Al-Khatib, tokoh pemikir Islam yang besar, ketika memberikan muqaddimah kepada tahqiqnya kepada kitab Al-Awasim min Al-Qawasim, menyatakan al-insanul insan, manusia itu manusia, yatabadaru ilaihi ma yatabadaru lil insan, berlaku kepadanya apa yang berlaku pada insan. Tapi kalau satu manusia itu kehidupan keseluruhannya yang banyak baik, perjuang agama, semangat agama, bela agama, cinta agama, bila dia buat salah, kita kena kata yang salah itu salah. Namun janganlah sampai kita mengelirukan orang awam dengan kita menyatakan yang salah itu dibesar-besarkan sehingga kita pukul dia, kita hilangkan ketokohan dia dan sumbangan dia. Satu lagi kata Muhibbuddin, ada pula kelompok manusia yang memang sengaja buat salah, seperti golongan anti hadis dan golongan yang mengeringkungi kehidupannya itu ialah kesalahan. Janganlah pula kita ketika membicarakan tentang tokoh-tokoh ini menggambarkan kepada orang ramai seolah-olah salah dia itu sikit, baiknya pula banyak. Dan fenomena yang seperti ini tidak wajar di dalam tulisan. Saya kembali kepada aliran tajdid. Dalam aliran tajdid ini ada dua perkara, ada tiga aliran dalam masalah tajdid ini. Yang pertama ialah golongan yang jumud, seperti yang saudara tentang, saya juga menentangnya. Ketaksuban kepada mazhab yang menyebabkan enggan melihat nas secara lebih terbuka, dan ekstrim kepada nas-nas zanniyah sehingga tidak memberikan peluang untuk melihat kepada pandangan yang lain. Saya bersetuju bersama saudara, saya menentang pikiran itu seperti mana saudara-saudara menentang. Ekstrim menganggap ulama sebagai maksum, seolah-olah apabila dia melafazkan satu kata-kata, sama ada dia imam, dia tidak akan lagi salah. Juga kita tentang, sama dengan saudara tentang. Golongan yang kedua ingin melakukan tajdid, pembaharuan yang melebih-lebih daripada had yang sepatutnya. Golongan yang seperti ini, mereka bukan saja ingin mengembalikan wajah Islam yang asal, mereka seakan-akan nak bawa satu wajah Islam baru. Takwil jahilin, mereka inilah seperti golongan liberal yang begitu banyak sekarang ini. Golongan liberal ini mengancam, dan saya ingin menyebut kenapa umat Islam kadang-kadang berlaku sikap hukum-menghukum. Saya tidak setuju juga terlalu cepat menghukum.
Tetapi kadang-kadang mereka mempunyai alasan, maka kerana sebahagian daripada tokoh-tokoh itu benar-benar menimbulkan perkara-perkara yang memang sebenarnya menggusarkan masyarakat. Dan saya pada pusing yang akan datang akan menyebut tentang dua aliran yang kedua ni yang melampau lebih batas. Di mana saya minta tuan-tuan dan saya kalau mampu kita berada pada aliran tajdid yang pertengahan. Kita membaiki yang salah. Kita tahu institusi agama perlu dibaiki. Kejumudan, saudara kata ulama kadang-kadang tak tahu apa, saya pun setuju. Menjumuk, tidak tahu isu semasa, tidak tahu hal ehwal, tidak berijtihad dalam konteks yang sempit. Saya setuju itu semua. Tetapi janganlah dalam semangat itu kita melanggar nas. Sekalipun ada nas kita langgar kerana kita nak menampakkan kita ni moden. Ini adalah suatu masalah dan insya-Allah saya akan sebut contoh-contoh itu pada pusingan berikutnya. Masa saya dah habis. Terima kasih Dr. Muhammad Asri. Saya kira kita masih lagi dalam perbincangan tentang kesalahfahaman, kekeliruan dan tajdid yang mungkin dilakukan dengan tidak berasaskan lunas-lunas syariah kita. Dan saya kira masih lagi kita buka pada saudara Ustaz Astra Jabat untuk melanjutkan perbincangan. InsyaAllah nanti akan disusuli dengan perbincangan oleh Dr. Asri dan kemudian akan kita buka pada khalayak. Silakan. Saya membayangkan topik ataupun isu ketiga ini berkaitan dengan soal kesalahfahaman. Tetapi itu pun sudah disentuh lebih awal. Maka saya kira kita langsungkan saja perbincangan tentang itu untuk akhirnya kita mendapat kejernihan dan kejelasan supaya tajdid yang dilakukan itu tidak sampai memisongkan masyarakat. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya beri pandangan, tapi memang nampaknya banyak soal dilontarkan, ditimbulkan oleh Dr. Asri, termasuklah soal-soal yang telah saya jawab. Jadi saya rasa tak mungkin nak jawab semua, tapi nak pilih kepada tentang masalah Kassim Ahmad macam mana sebenarnya. Mungkin anda tahu siapa Kassim Ahmad dan saya tahu dari pandangan yang lain. Sebenarnya masalah yang pemikiran Islam ini menjadi masalah kepada semua orang, dan setengah-setengah orang kalau dalam peringkat umur muda dia akan mempunyai pemikiran Islam yang cetek, yang tidak mendalam, dan ada setengah orang tu sesat jalan kerana pendekatan yang dilalui. Dengan itu anda akan lihat kalau kita ingat tokoh-tokoh ulama yang ada seluruh dunia, kadang-kadang dia bermula dengan liberal, kemudian berubah pergi kepada sosialis, dipanggil sosialis Islam, kemudian kembali kepada Islam semula. Itu ada dalam berlaku. Dalam sebagai contoh, masalah Muhammad Khalid bermula dengan Qaumil Arabi, pemikiran Arab, walaupun dia ini merupakan seorang pemikir dan ulama, memula dengan nasionalisme Arab, kemudian berubah menjadi sosialis sekejap waktu itu, sebab ini perjalanan sejarah, sejarah fikriyah, sejarah pemikiran. Waktu tidak ada barangkali tok guru saya, ustaz saya zaman dulu banyak yang jadi panggil sosialis Islam dalam politik. Tak ada barangkali orang yang belajar dalam agama waktu zaman saya tahun 60-an 70-an. Kebanyakan ustaz-ustaz saya ada mirip sosialis. Sebab memang waktu itu adalah sosialis yang paling berkembang. Semua dalam parti politik pun begitu juga ada dalam politik. Ulama di dalam politik, saya tak kira orang politik biasa, ulama di dalam politik pun dicelupi atau mempunyai pengaruh sosialis dalam pemikiran mereka. Sebab ini adalah perjalanan sejarah, mana hakadha yasir tarikh, begitu pergi sampai bila-bila masa. Tetapi Muhammad Khalid kemudian berubah kepada orang Islam sebagai mufakir, sebagai ulama Islam yang betul. Begitu juga Syekh Shaltut bermula dengan ulama biasa, dia ni Syekh Azhar, tercelup dengan sosialis Islam, menulis buku-buku macam-macam pemikiran Islam dalam bentuk sosialis Islam. Begitu juga Syekh Muhammad Al-Ghazali yang saya pernah berjumpa dan wawancara dia
pernah berkenalan dengan lebih dekat. Dulu daripada ulama biasa, kemudian masuk sosialis, ada buku pun adalah Al-Ijtimaiyah fil Islam, itu pengaruh semua pengaruh sosialis. Tapi apabila dia dah sampai ke tahap kebangkitan Islam, kita tengok lonjakan lain, pandangan yang lain lebih matang, lebih bagus dalam Islam. Semua Muhammad Abduh, kalau kita tengok siapa yang tak tahu Muhammad Abduh, pemikiran beliau sendiri, orang kata Freemason macam-macam, Al-Afghani pun begitu juga, Freemason, Al-Masoniyah. Tetapi pemikiran mereka, saya tidak dapat nak ikuti sebab mereka itu mati pada zaman dulu, jadi tak berubah. Tapi orang yang sekarang ini dah berubah semuanya. Dan kalau kita tanya ustaz-ustaz kita yang belajar kat Azhar dulu, dia kata nak buat macam mana? Waktu dulu zaman jahiliyah, sekarang barulah zaman Islam. Tapi ini saya bukan nak banding dengan golongan ustaz, golongan ulama dengan Kasih Ahmad, tidak. Tapi nak beritahu bahawa perjalanan itu adalah perjalanan sejarah, pemikiran itu perkara biasa yang berlaku pada zaman dulu. Mereka ini tercelup dengan pikiran-pikiran tertentu, termasuklah Kasih Ahmad. Kasih Ahmad pun terbawa-bawa dengan perkara itu. Dan sampai sekarang dia telah berubah mengikut pandangan yang saya lihat, yang saya berjumpa dengan dia, pernah bercakap dengan dia beberapa kali, pernah mesyuarat dengan dia beberapa kali, pernah pergi berforum dengan beliau pun 2 kali. Dia tanya pelik-pelik, tanya soal yang masalah-masalah, boleh tak orang nak ijtihad kalau tak ada Al-Quran? Saya dengan tegas, kalau perangkat, kalau tak faham bahasa Arab, ni orang dia tanya, dia depan di sini, saya tanya, tak boleh. Nak berijtihad, nak bagi mujtahid yang betul-betul ijtihad, tak boleh. Saya tak setuju dengan dia mengatakan boleh. Tetapi dalam bidang seperti saya sebut tadi, bidang umum, bolehlah nak berijtihad. Dan dia sendiri, kalau kita baca buku dia, saya pun baca buku yang haram tu, saya dah baca buku dia, memang ada pandangan-pandangan yang banyak yang tak betul, merupakan tulisan pemikiran-pemikiran awal beliau dalam Islam. Jadi memang tak betul, ada begitu. Tetapi apabila dah lama berdebat dengan orang, tapi masalahnya pada waktu itu tidak ada perdebatan ilmiah. Yang ada yang tengok ya saja nak hukum terus. Kalau ada perdebatan kita buat macam ni, mungkin boleh kita ubah banyak. Tetapi setelah lama dia dalam keadaan itu, berubah, berbincang dengan orang, dengan Jakim pun dia bincang, dah berubah. Dan sekarang dia tidak lagi golongan anti hadis, mengikut yang saya tahu. Tapi ada golongan lain yang ekstrim, yang betul-betul tolak pun Kasih Ahmad. Yang golongan saya tak usah sebutlah mereka. Golongan ada sendiri, tapi kita tilik-tilik tengok, tak ada apalah. Ini bukanlah pakar sangat dalam bidang Islam, biarlah beliau. Tetapi Kasih Ahmad dia beritahu saya sekarang sudah tidak ada, dan dalam perbincangan selalu bincang dia terima hadis. Tetapi ada hadis-hadis tertentu yang beliau tidak menerima. Hadis misal Piagam Madinah, dia selalu membesar-besarkan hadis itu untuk nak jadikan perlembagaan umat Islam. Dan banyaklah ada yang perbincangan saya dapati itu dah berubah. Dan saya yakin orang yang boleh berfikir, dan kita juga kalau boleh berdialog dengan orang-orang macam ni, dia akan boleh berubah. Bukan sebab Kasih Ahmad bagi saya bukanlah tergolong daripada golongan yang ajaran sesat macam tu, tapi kesesatan dalam pemikiran. Orang yang sesat dalam pemikiran ni mana terlalu ramai. Ilmu terlalu banyak, tak ada manhajiyah, metodologi untuk nak mengorek ilmu tu tak ada, tersesat dengan ilmu, terlalu banyak sangat ilmu sesat dalam ilmu, boleh jadi macam-macam. Dan orang ini perlu perbincangan, tapi masalah pentas, bukan perbincangan macam ni, perbincangan di meja bulat tidak ada. Kalau kita boleh ada perbincangan macam meja bulat, kalau di negara Arab dia ada Maqha As-Saqafi. Maqha As-Saqafi ni adalah merupakan liqa, pertemuan di antara cara pandai duduk, kita bincang isu apa setiap masa. Waktu saya belajar di luar negeri pula, kita buat setiap hari Sabtu kita buat perbincangan Maqha As-Saqafi untuk nak bincang macam-macam. Sebab ilmu yang kita belajar daripada kelas tak cukup, jadi kita kena ada upgrade, nak buat penataran sendiri ilmu melalui perbincangan. Itu saja saya tentang, bukanlah
kata saya ni kerana lihat kepada zaman sekarang beliau sudah berubah dan memang ada lagi tulisan-tulisan yang beliau, tetapi masih boleh diadakan perbincangan, dan kami tidak berapa lama lagi akan mengadakan perbincangan dengan mungkin maksud dia juga termasuk ulama-ulama parti pembangkang untuk nak bincang berkenaan pemikiran umat Islam. Saya akan termasuk juga daripada golongan tu, daripada parti Islam yang daripada bukan parti Islam, parti pembangkang yang bukan parti Islam yang lain, yang parti pembangkang yang kecil sikit. Nak panggil saya untuk buat meja bulat nak bincang, dan Kasih Ahmad ada situ. Di situ, dan dalam perbincangan kami ada macam-macam, ada yang tentang Kasih Ahmad. Ini super bagus sebab kita ada berdepan, boleh bincang. Pemikiran sebenarnya, pemikiran tak ada yang muktamad. Orang mana kalaulah dalam pemikiran memang dia akan mencari-cari, dan kalau orang yang masih mencari, saya rasa kita tidak perlu bergopah-gopah dengan mereka. Dan soal apa tadi? Apalagi tentang kembali kepada golongan masalah untuk nak ijtihad tadi, saya dah sebut dalam konteks tak nak supaya ijtihad ni saja dalam agama, al-ijtihad fid-din, tak nak saja, tapi saya nak juga ijtihad bid-din. Ijtihad fid-din artinya ijtihad dalam soal hukum hakam. Ini dia bidangnya memang tak begitu luas. Satu lagi bidang yang paling luas, al-ijtihad bid-din, iaitu ijtihad dengan agama. Artinya kita ambil kaitan dengan lain, tentang pembangunan, tentang apa ini kita gabungkan dengan agama. Tajdid, bukan tajdid bid-din. Kita tak nak saja tajdid fid-din. Tajdid fid-din kita lakukan sebab sekarang ini sebenarnya bukan akidah yang kita tak kuat. Yang jadi masalah sekarang orang kita tahu yang bukan akidah yang kita tak kuat, bukan ibadat yang kita tak kuat, tapi kita tidak ada kekuatan secara menyeluruh, termasuk kekuatan ekonomi, kekuatan sebagai satu negara yang ada peradaban besar. Jadi itu Malaysia sikit yang nampak ada sedikit asas-asas awal untuk nak menjadi negara maju, tetapi di negeri-negeri Arab lain masih hidup berkecamuk dengan kefakiran, dengan kejahilan, dengan ummiyah ataupun buta huruf macam-macam. Ini kita kena ambil agama untuk nak mentajdidkan perkara ini. Jangan tajdid secara berasingan. Jangan tajdid secara berasing. Kalaulah kita membangunkan ekonomi secara berasing dari agama, akan jadi macam barat, jadi runtuh akhlak dan macam-macam. Jadi kita perlu kuatkan pembangunan agama ini, dengan tajdid agama ini untuk membangun bidang-bidang dunia secara menyeluruh. Itulah yang saya boleh beri pandangan pada sini, iaitu tajdid fid-din satu perkara, iaitu pembaharuan agama, dan satu lagi tajdid bid-din, nak tajdidkan perkara-perkara lain dikaitkan dengan agama. Sekian, wassalam. Ya, hadirin-hadirat yang saya muliakan, saya kira semua kita dapat bersetuju dengan dua pandangan dasar yang diberikan oleh saudara Ustaz Astor Rajabat, iaitu yang pertama tadi, bahawa perlu digerakkan terus, ditingkatkan, dilestarikan perdebatan-perdebatan ilmiah, soal pemikiran, dan sekiranya tidak bersalahan kalau Karang-Taraf akan datang meneruskan meningkatkan upaya ini. Apa salahnya kalau meningkatkan jualan majalah kerana tajdidnya betul, daripada meningkatkan majalah dengan isu-isu yang kontroversial, ya. Jadi saya kira Karang-Taraf harus mengambil cadangan ini, pandangan ini sebagai suatu susulan, ya. Dan saya kira kita semua juga bersetuju dengan beliau bahawa tajdid yang kita maksudkan tentulah bukan dalam soal hukum hakam yang terbatas dalam soal hukum-hukum yang telah muktamad, yang telah bersifat qat'i itu, tapi tajdid dalam pengertian penyeluruhan yang barangkali juga dapat diistilahkan dalam proses islamisasi atau pengislaman kehidupan, pengislaman ilmu, sains, teknologi, ekonomi dan sebagainya. Saya kira ada lagi maklumat ataupun sambungan hujah yang akan insya-Allah diberikan oleh Dr. Asri. Saya persilakan sebelum kita buka pada khalayak. Silakan. Terima kasih, Musi. Saya bersetuju bahwasanya kita perlu tajdid ini diluaskan, merangkumi pembangunan umat itu sendiri.
Tetapi umat yang nak dibangunkan, hendaklah dibangunkan di atas dasar Islam. Tak boleh mungkin apabila kita nak mentajdid, oleh kerana terlalu nak baru, sehingga akhirnya kita tertinggal landasan dan tapak kita yang kukuh, iaitu Islam. Saya dalam isu Qasim Ahmad, saya ingat betul, mungkin dari kalangan orang Islam ini ada orang yang tergopoh-gopoh hukum. Tapi Qasim Ahmad bukan mangsa seperti saudara sebut ni. Qasim Ahmad adalah seorang yang menjadi mangsa orang Islam yang berperangai tidak baik, menghukum orang lain dengan hukum fiqh. Qasim Ahmad bukan mangsa. Qasim Ahmad memangsakan diri dah. Dia yang membuat semua tumbuhan itu. Orang Islam sensitif dengan nabinya. Orang Islam walaupun dia lemah, dia sensitif dengan rasulnya. Dan sebenarnya kalau benar-benar kita kenali geng-geng jam ni, kita akan tahu mereka menolak. Bahkan pun dengan perkataan-perkataan yang tidak wajar pun. Tajuk artikel ini adalah Qasim Ahmad sudah tidak anti hadis. Sebenarnya patut kalau nak buat, Qasim Ahmad sudah tidak anti hadis lagi. Kalau begitulah. Tapi kata Qasim Ahmad tidak anti hadis, kita kata dia. Bahkan kita tahu dalam oposisi orang pernah menyuruh dia mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia enggan. Sebagai dia kata memadai dengan, saya tak tahu dia enggan tu kerana dia tak iktiraf apa, itu hal dia, tapi dia kata memadai dengan asyhadu an la ilaha illallah. Kita ada lagi tokoh-tokoh tajdid. Di Indonesia kita ada Cak Nur Khalis Majid. Bukan orang marah dengan Nur Khalis Majid kerana ingin melakukan tajdid, tetapi Nur Khalis Majid cuba menyamakan agama, orang marah. Demikian juga Gus Dur. Gus Dur juga sama. Gus Dur menyatakan Assalamualaikum sama dengan selamat pagi. Yang orang Islam sensitif. Pandangan-pandangan yang seperti itu. Dan bukan, ya, orang Islam ni bukan semua orang, ya, ada orang mampu berhujah, ada orang tidak mampu berhujah, tetapi selagi mana mereka ada perasaan sensitif terhadap agama mereka, dari situ sudut dia positif. Dia masih cintakan agama dia. Tetapi mereka ini yang mencetuskan hal ni. Dalam satu artikel saudara-saudara menyebut, selain itu golongan Islam liberal di Indonesia, termasuk ramai cerdik pandai Muslim terkenal seperti Muhammad Nasir. Saya tidak masukkan dia liberal, tapi saudara masuk, saudara kata orang tuduh dia lah, bukan saudara masukkan, orang tuduh dia. Nur Khalis Majid dan Gus Dur, mereka dilabel atau memanggil diri mereka dilabel atau memanggil diri mereka begitu kerana mereka berfikiran terbuka dan menolak aliran agama tertutup dan jumlah. Ramai cerdik pandai Muslim terkenal di dunia Islam dilabel atau memanggil diri mereka sebagai Islam liberal. Mereka seperti Rafa'at Tahtawi, Qasim Amin, Ali Abdul Raziq, Hasan Hanafi, Yusuf Al-Qaradawi, Muhammad Al-Ghazali, Muhammad Umara, Fadlur Rahman, Rashid Ghanushi, Muhammad Iqbal, Jabiri, Ali Syar'ati dan puluhan Muslim yang lain. Sebahagian tokoh yang dituduh sebagai liberal ini dengan keadaan tuduhan yang tidak betul, sebenarnya tak betul. Qaradawi menafikan dirinya dan sebahagian menafikan dirinya. Tetapi apabila saudara menyebut tentang Qasim Amin dan menganggap dia terinaya, saya fikir Qasim Amin tidak terinaya, tapi Qasim Amin mencetuskan beberapa pemikiran yang memang menggugat orang Islam, kestabilan yang ada. Antaranya dalam tulisan Qasim Amin Al-Mar'ah Al-Jadidah, muka surat jilid yang kedua, muka surat 22, kata Qasim Amin, semua pihak sepakat bahawa hijab wanita adalah sebab kemunduran dunia timur dan tidak berhijab adalah rahsia kemajuan barat. Saya tak tahu sama ada soal terpengaruh ataupun tidak masa tulisan dahulu ya. Tapi ini kata Qasim Amin. Kata Qasim Amin lagi, sesungguhnya wanita yang bercampur dengan lelaki lebih jauh dari pemikiran yang buruk dibandingkan wanita yang berhijab. Maksudnya wanita yang bergaul bebas tu pikiran dia lebih bersih daripada wanita yang menutup, yang berhijab. Berhijab ni bukan maksud berpura, berhijab ni bermaksud macam tu perempuan pakailah. Itu dia panggil niqab. Kata Qasim Amin, wanita yang bercampur bebas itu otak dia lebih bersih. Ia menimbulkan, siapa yang tak marah? Apa jenis tajdid yang Qasim Amin nak buat? Walaupun saudara-saudara membela dia dalam tulisan ni. Kata Qasim Amin, kesan daripada sangkaan salah yang merosakkan ini, pandangan yang menganggap pusat hiburan mengganggu ketenteraman, maka mundurlah seni-seni di negeri kita ke suatu tahap yang menduka citakan.
sesiapa yang mengetahui faedah pusat-pusat hiburan tersebut dalam meningkatkan kedudukan bangsa-bangsa. Ini Qasim Amin sebut dalam bukunya Al-Mar'ah Al-Jadidah, jilid yang kedua 199 muka suratnya. Tadi dalam Tahrirul Mar'ah dia menyatakan wanita menutup aurat lebih buruk pemikiran dia daripada wanita yang tidak menutup. Bukan menutup aurat, berhijab. Aurat itu ada istilah dia sendiri bagi Qasim Amin. Di dalam tulisan Nasrah ini dibela juga misalnya Ali Abdul Razik. Kenapa orang marah pada Ali Abdul Razik? Dalam tulisannya Al-Islam wa Usulul Hukum. Kerana Ali Abdul Razik menimbulkan suatu benda yang menimbulkan kegusaran kepada masyarakat Islam. Bukan itu jenis tajridnya. Apa kata Ali Abdul Razik dalam Al-Islam wa Usulul Hukum? Dalam muka surat 182 kata Ali Abdul Razik, sesungguhnya agama Islam tiada kaitan dengan sistem kekhalifahan yang dikenali oleh kaum muslimin. Ia sedikit pun tiada kaitan dengan urusan Islam. Yang sedangkan khalifah ada dalam Islam. Oh, dah dengar. Sedangkan kekhalifahan yang ada dalam sejarah Islam ini, kata Ali Abdul Razik, tiada kaitan pun dengan Islam. Ia sedikit pun tiada hubungan dengan urusan Islam. Sama sekali tidak. Demikian juga sistem qada walal qada, kata dia. Tidak juga sistem kehakiman. Sedangkan ada hadis, ada Quran berhubungan hukum hakam, menghukum hakim menjadi hakim. Apa hukuman kepada orang bersalah, apa hukuman diputuskan oleh pemerintah, dan selainnya yang berkaitan dengan urusan dan tanggungjawab kerajaan dan negara. Itu semua hanya urusan politik semata. Tiada kemena-mena dengan agama. Agama tidak menyatakan ia setuju, tidak pula membantahnya, tidak menyuruh, tidak pula melarangnya. Ia membiarkan kepada kita agar kita merujuk kepada hukum hakam akal pikiran, pengalaman berbagai bangsa dan kaedah-kaedah politik. Jadi Islam tak tinggal dah melainkan semayam. Buang banyak sistem dalam dia. Ali Abdul Razik menimbulkan hal ini. Bukan orang awam Islam yang marah. Seluruh ulama-ulama Azhar menentang Ali Abdul Razik. Dan dia bukan dizalimi. Setelah saya terkejut bila saudara-saudara menyatakan dia terinaya. Dia bukan dizalimi, dia memangsakan dirinya. Saya paling terkejut ialah dengan tulisan terbaru saudara-saudara lesbian muslimah pejuang formasi Islam. Tuan-tuan, kita setuju bahawasanya kita tidak boleh gopoh dalam berhukum. Tetapi dalam agama ni, nanti saya akan baca lah apa dia kata. Mesti sikit, lagi 3 minit masa saya. Tetapi dalam agama ini, tuan-tuan, kita masuk Islam ni pun bukan isi ahli borang seumur hidup. Islam ini ada batas-batasan iman dan batasan-batasan kufur juga. Di samping kita tak suka berhukum, tapi kita kena ingat kan, ada ahli parti yang kena pecat pun. Itu parti. Takkan agama pun tidak ada batasan yang menyebabkan anda terpecat, kalaupun orang tidak memecat anda. Perkara-perkara yang membatalkan akidah bukan disebut oleh orang awam, telah disenaraikan dalam Quran, ada dalam hadis. Ada bab yang dinamakan riddah, terkeluar daripada agama. Kita setuju, tidak setuju, kita setuju jangan cepat menghukum orang Islam. Tetapi orang Islam juga kena ingat bahawasanya ada benda-benda yang boleh menyebabkan dia keluar pada agama kalau dia ucap. Hina Tuhan, keluar pada agama. Hina Rasul, keluar pada agama. Menyatakan benda yang kalau satu orang kata sebenarnya arak ni halal, dia walaupun dia tak minum, dari segi kaedah dia terkeluar pada agama. Mungkin dia tu tak terkeluar disebabkan mungkin dia jahil kita, tapi susah benar lah nak cari orang yang tak tahu kata arak ni haram. Al-ma'lum minad din bi darurah, benda yang diketahui dalam agama. Orang kata zina halal, ini mengeluarkan daripada agama. Okey, kalau orang kata saya ni percaya kepada Tuhan tapi tak berapa sangatlah, tak berapa kuatlah, ini bukan masalah kau jadi orang tak baik, kau tak berapa kuat percaya kau dan wujudan dan agama itu. Agama tak jadi agama melainkan kau beriman secara jazam, putus. Ini satu benda yang kita kena tahu. Maka apabila orang Islam menghukum sebagian orang lain Islam yang lain sebagai dengan hukuman ni, kadang-kadang kena tindakan mereka. Saya tidak setujulah kita tidak pemerintah pergi bunuh ini, saya tak setuju. Tetapi kita kena ingatkan orang Islam ada benda-benda yang mengeluarkan daripada agama. Jangan kita buat secara umum begitu. Irsyad Manji. Ini saya baca tulisan Astara.
Irsyad Manji yang merupakan seorang lesbian yang menghalalkan perkahwinan sejenis itu adalah personality television terkenal di Kanada. Ini petikannya. Petikan yang lain. Walaupun Irsyad dalam bukunya The Trouble with Islam Today ada banyak penyelewengan termasuk menghalalkan lesbianism, ini bukan bererti keseluruhan bukunya begitu. Sebaliknya beliau banyak membincangkan perkara-perkara betul mengenai Islam dan penganutnya. Berikut saudara menyebut, Irsyad menulis, aku berpindah kepada soal yang aku tujukan kepada humanis sekular di kalangan kamu. Aku menghormati pilihan kamu kerana tidak beriman dengan Tuhan. Tetapi apa yang aku dapat jika aku tinggalkan keimanan sebelum tiba waktunya? Agama telah mengajar aku supaya tidak tunduk kepada sesiapa kecuali Allah yang menduduki secara tidak teguh di dalam jiwaku. Kata Irsyad. Kata saudara, dapat dilihat dengan jelas dalam petikan di atas bahawa Irsyad masih dalam pencarian dan beliau tidak mahu mengikut puak sekular yang tidak percaya kepada Tuhan walaupun iman beliau sendiri kepada Tuhan tidak kuat, kata saudara. Tapi kata saudara, dengan itu walaupun penulis menganggap Irsyad menyeleweng tetapi tidak menganggapnya terkeluar dari agama dan tidak kafir. Begitu juga bila membaca sejarah perjalanan hidupnya yang amat sedih menyebabkan penulis tidak merasa benci kepada Irsyad, kesian dan simpati kepadanya. Penulisan yang seperti ini tanpa diberikan nota yang jelas boleh menyebabkan orang awam sangka perkataan itu nothing, tak apa. Sedangkan kalaulah pun mungkin saudara-saudara ada maksud ni kata saya menganggap dia ni benar-benar jahil untuk membolehkan kata menyebabkan saya tidak mengkafirkan dia. Tetapi kalau dia tulis dalam keadaan sedar dengan dia mengemukakan dalil macam-macam, kalau tengok dalam buku Trouble Islam tu dia petik-petikkan tu kata-kata tu, ada nas Quran pun dia petik, menunjukkan dia bukan satu orang jahil sehingga tidak tahu lesbian itu haram dan menghalalkannya. Dan setengah dia kata Tuhan itu tidak begitu kukuh dalam jiwanya. Dan saya rasa pembaruan-pembaruan yang seperti ini kalau kita iktiraf keseluruhan jahanam orang Islam. Dan saya setuju dengan pembaruan sekali lagi terjadi, tetapi dengan acuan yang betul. Saya rasa penulisan-penulisan ini, saya sebagai ahli akademik, bukan ahli politik, baca bahan akademik, kalau saya baca pun saya rasa pening. Saya tak dapat bayangkan kalau macam mana pelajar bagaimana remaja baca. Saya tak dapat bayangkan bagaimana orang awam biasa baca. Saya sangat gusar. Ini boleh menyebabkan mereka akhirnya terbebas dan terbabas dari garis panduan agama. Mungkin penulisnya kata sebenarnya maksud saya, sebenar maksud ada pada dada dia, tapi pada tulisan ia berbunyi yang lain. Terima kasih Musyid. Alhamdulillah kita sampai ke menyelesaikan sesi hujah kedua-dua orang anggota panel dengan sedikit rumusan tadi, iaitu bahawa tajdidnya dilakukan tidak harus disamakan dengan pembebasan ataupun dengan mendukung fahaman yang barangkali sekarang lebih popular disebut sebagai fahaman Islam liberal. Jadi saya tidak mau mengulas apa-apa. InsyaAllah kita akan membukakan ruang kepada hadirin hadirat khalayak untuk menimbulkan atau mempertanyakan sesuatu. Hanya sesuatu yang ingin saya ingatkan sebelum itu ialah pertamanya, sedapat-dapatnya hendaklah pertanyaan atau pandangan itu ditanyakan seringkas mungkin supaya kita dapat memberikan ruang pada sebanyak mungkin pertanyaan dan pandangan. Jadi saya harap tidak ada muncul ahli panel ketiga atau keempat, kelima dan sebagainya dari kalangan khalayak. Itu saya minta sangatlah. Yang kedua, mohon sudi kiranya menyatakan nama dan kalau barangkali mewakili satu institusi ataupun sebagainya, harap dapat dinyatakan supaya ini dapat dirakamkan oleh pihak penganjur. Yang ketiga saya kira ialah kita harus barangkali membukakan ruang dulu pada 5 soalan agak saya. Kemudian kita minta anggota panel memberikan reaksi, respons. Dan jika ada waktu lagi kita akan membuka ruang. Saya tadi barangkali ada yang terlalu gairah ni nak bertanya ni. Jadi dalam perjalanan tadi di siapa ada 2 nama. Tak tahu barangkali pengajar boleh tak mengizinkan
dua orang yang bawa tempahan awal ni. Ini saya ingat dia mungkin bayar lebih kan ni. Siapa ni? Saudara Safwan Badri. Dan siapa lagi seorang saudara Abu Muhammad. Jadi ini dua, kemudian ada tiga lagi, silakan. Yang saya nampak Datuk Ibrahim, Datuk Razali ke? Betul, Datuk Razali ya? Datuk Rahim Zain, maaf. Saya ingat Rahim Razali tadi. Baik, dua, kemudian kita bagi muslimat lah. Satu, baik. Jadi silakan yang membuat tempahan awal ni, siapa? Saudara Safwan ya? Ada, silakan.